Assalamualaikum semua, cikgu harap semua sehat. Hari ini kita akan sambung pelajaran sains kita. Kita akan belajar mengenai peraturan bilik sains. Okey, jom kita mula. Sebaik-baik sahaja murid-murid tahun 3 meninggalkan bilik sains, si Bika dan si tabung uji berbual-bual tentang aktiviti yang telah dijalankan oleh murid-murid tersebut. Murid-murid tadi sangat berdisiplin. Mereka amat berhati-hati semasa menggunakan kita. Mereka juga tahu bahawa kita diperbuat daripada kaca dan mudah pecah. Kita patut berbangga kerana mereka mengamalkan peraturan bilik sains dengan bijak. Gembira tabung uji dengan Bika tu sebab mereka menggunakan tabung uji dengan Bika dengan baik, dengan bijak. Apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains? Apa akan berlaku kalau tak berhati-hati? Kaca ni kalau jatuh dia akan pecah. Jadi kalau tak berhati-hati, kalau ada yang bermain-main ke, terlanggar dengan kawan, jatuh, pecah. Banyak peralatan sains ni. Peralatan sains dalam bilik sains dia adalah kaca. Jadi kena berhati-hati. Okey. Mematuhi peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kita patuhi? Okey, tengok apa peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi. Yang pertama, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Kalau cikgu dah bagi kebenaran untuk masuk, kamu dah masuk. Okey, kamu perlu buka pintu dan buka juga tingkap. Mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik sahaja memasuki bilik sains? Mengapa? Kerana dalam bilik sains ni dia ada banyak bahan-bahan sains yang kadang-kadang dia ada bau dia. Yang bau dia kalau terperangkap dia akan kadang-kadang boleh buat kamu jadi pening, kata tak selesa. Satu lagi, kalau kamu tak buka pintu dan tingkap, udara tak mengalir, jadi kamu oksigen dalam bilik tersebut makin berkurang, bahaya. Okey. Jadi kamu kena buka supaya ada aliran udara dalam bilik sains tersebut. Okay? Itulah kenapa kita perlu buka pintu dan tingkap dalam bilik sains sebelum memulakan aktiviti. Okay. Memakai kasut yang bertutup. Awak tak pakai kasut. Bahaya nanti semasa kita berada di dalam bilik sains. Memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada di dalam bilik sains? Kenapa? Okey, sebab kalaulah ada bahan-bahan kaca tadi, kalau ada yang pecah kah, kalau kamu tak pakai kasut, kamu pakai stokin sahaja, kamu terpijak, jadi terus kena pada kulit kamu. Sekurang-kurangnya kalau kamu ada pakai kasut, dia akan lindung kaki kamu. Itulah salah satunya, kenapa perlu pakai kasut dalam bilik sains. Yang seterusnya, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Kalau cikgu bagi itu, contohnya ni, cikgu nak mulai eksperimen, dia bagi seorang satu, jadi kena beratur lah dan cermat semasa nak ambil tu, tak boleh nak berebut. Apakah yang akan terjadi sekiranya semua murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan sains? Kalau berebut-rebut apa jadi? Kalau berebut-rebut nanti dah terlanggar, dah terjatuh bahan-bahan tersebut, peralatan sains yang kaca tadi jatuh, pecah. Jadi ikutlah giliran nak ambil tu, jangan berebut-rebut. Menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Semua dalam bilik sains tu, peralatan dan bahan semua perlu dijaga. Contohnya ni, tengok budak dua orang ni. Apakah tindakan kamu sekiranya kamu ternampak situasi seperti ini?
Dia buat apa? Dua orang ni menconteng meja bilik sains. Kalau kamu nampak, apa yang kamu buat? Kamu kena bagi tahulah dia, jangan conteng. Kalau dia tak dengar juga, laporkan kepada guru. Sebab tak boleh nak conteng meja. Di mana-mana pun lah. Meja bilik sains kan, meja dalam kelas kamu tak boleh nak diconteng. Itu satu kesalahan kalau conteng meja tu. Okey. Seterusnya, menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Ni tengok ni, mereka ni dah habis kelas, keluar daripada bilik sains, tak tutup lampu dan kipas. Mengapa kita perlu menutup suis dan kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains? Kenapa? Kerana kalau kamu biarkan lampu dan kipas tak bertutup, bayangkan dah sepanjang hari, keesokannya orang yang lain masuk baru perasan rupanya lampu dan kipas tak bertutup, membazir elektrik. Membazir elektrik. Sama juga di mana-mana kamu, dalam bilik kamu kah, di rumah kamu, kalau kamu tinggalkan bilik kamu, tinggalkan rumah kamu, tak ada orang, pastikan kipas dan lampu tu bertutup supaya tak bazir elektrik. Okey. Adakah saya mematuhi peraturan bilik sains? Peraturan bilik sains dapat mendisiplinkan kita dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Peraturan bilik sains dapat disiplinkan kamu dan dapat juga diamalkan dalam kehidupan seharian kamu. Contohnya, kalau kamu keluar daripada bilik kamu tadi, pastikan lampu dan kipas ditutup. Okey. Adakah kamu sentiasa mengamalkan peraturan bilik sains? Mari kita lihat senarai semak peraturan bilik sains di bawah. Adakah saya mematuhi peraturan bilik sains? Tandakan tik pada peraturan bilik sains yang telah kamu amalkan. Ini adalah kerja kamu pada minggu ni. Cikgu nak kamu salin semua ini dalam buku latihan kamu. Okay. Contohnya, kalau kamu nombor 1 ni, saya beratur sebelum memasuki bilik sains. Kalau ada kamu buat, jadi kamu tikkan dalam peta ini. Kalau contohnya 2 ni, saya memakai kasut yang bertutup di dalam bilik sains. Kalau kamu tak ada buat, kamu biarkan kosong. Yang kamu ada buat saja kamu tikkan. Itu senarai semak kamu sendiri ya. Okey. Lepas itu, salin semua ni sampai 11. Tanda tangan. Kalau tak tahu lagi tanda tangan kamu letakkanlah nama pendek kamu di sini. Lepas tu nama ni, nama penuh, tarikh, berapa hari bulan kamu buat. Okey. Dah siap dalam buku latihan kamu, ambil gambar ya. Kalau boleh, kamu hantar kepada cikgu dalam bentuk PDF, untuk mudah cikgu semak. Okey. Kalau hantar dalam bentuk gambar, sukar sikit. Kalau bentuk PDF tu, dia, kalau kamu ambil ni satu aplikasi dia lah. Kalau kamu guna aplikasi Cam Scanner, kamu install dalam telefon, jadi ambil guna Cam Scanner tersebut, dia akan tukar terus kepada PDF. Gambar kamu yang gelap, dia akan jadi terang. Kalau ada gambar kamu sengit-sengit, dia akan jadi betul, cantik. Okey. Itulah kalau guna Cam Scanner. Kalau boleh, okey, supaya senang cikgu semak. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Jadi kamu salin ini dalam buku latihan, ambil gambar, hantar pada cikgu. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.